Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi seperti biasa iaitu Dr. Musyaidah Ahmadun untuk topik yang terakhir pada hari ini, pada minggu ini ataupun pada sem ini iaitu topik yang ke-10 berkaitan tentang isu semasa dan kaitannya dengan etika dan peradaban. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari beberapa isu lah. Kita akan melihat beberapa isu berkaitan tentang etika dan peradaban lah. Apa kaitan dia. Nanti kita akan tengoklah apa kaitan isu-isu ini, isu-isu semasa ini dengan etika dan peradaban. Ada 5 isu yang kita akan kupaskan pada hari ini, iaitu isu semasa berkaitan tentang individu ataupun peribadi. Kedua, isu semasa keluarga. Ketiga, isu semasa masyarakat. Keempat, isu semasa dalam negara. Dan yang kelima adalah isu semasa global. Okey, untuk hari ini ada 5 perkara yang kita akan bincangkan. Sebenarnya topik ini adalah topik yang sangat ringan lah. Dan semuanya faham. Semuanya akan boleh faham dengan baik. Okey, kita lihat hasil pembelajaran. Okey, selepas kamu mengikuti perbincangan berkaitan tentang topik ke-10 ini, kamu boleh mengetahui contoh isu semasa yang bersangkut paut dengan etika. Yang kedua, kamu dapat mewujudkan kesefahaman nilai etika dan peradaban dalam pelbagai kaum. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualiti beretika dalam diri untuk menyumbang bakti di dalam organisasi maupun negara Malaysia itu sendiri. Okey, untuk hari ini kita akan lihat apakah isu pertama yang akan kita bincangkan. Okey. Okey, isu pertama yang kita akan bincangkan adalah isu semasa individu ataupun peribadi. Okey, isu ini berlaku pada tahun 2019 lah, yang mana mungkin semua tahu berkaitan tentang isu ini, yang mana salah seorang remaja dia telah bunuh diri selepas mendapat 69% undian di Instagram. Okey, kita baca dulu kes dia, baru kita tengok bagaimana kita kaitkan dia dengan etika dan peradaban. Okey. Seorang remaja 16 tahun merealisasikan undian netizen yang mengundi untuk mati dengan terjun bangunan di tingkat 3 sebuah rumah kedai di Bandar Baru, Batu Kawah dekat sini malam tadi. Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Aidil Walhasan memberitahu mangsa membuat undian tersebut melalui akaun Instagram. Sebanyak 69% rakan Instagram mangsa menyokong hasratnya untuk mati menerusi kotak undi yang dimuat naik sekitar jam 3 petang semalam. Mangsa sebelum itu menulis catatan really important, help me choose death or life pada kotak undi. Okey, kita lihat lagi sambungan dia apa yang diceritakan. Dia bermaksud die, mati, manakala al-Rasulullah hidup. Okey, mangsa turut memuat naik status yang disebutlah dalam sini. Dia kata dia penat dah untuk hidup kan. Okey, dalam Facebook dia. Okey, dan daripada semakan pada telefon bimbit mangsa tersebut, polis menemui status WeChat yang mengucapkan sayang kepada kawan-kawannya yang ditulis dalam bahasa Cina. Kata Aidil, remaja tersebut dipercayai tertekan selepas bapa tirinya berkahwin dengan wanita Vietnam di Singapura dan jarang pulang ke rumah mereka. Mangsa ditemui sekitar jam 8 malam oleh seorang lelaki yang kemudiannya melaporkan insiden tersebut kepada Balai Polis Batu Kawan. Mayat mangsa, kata Aidil, kemudian dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Umum Sarawak untuk prosedur bedah siasat yang dijadualkan petang ini. Dan daripada bedah siasat ataupun siasatan polis, tiada unsur jenayah dikesan di lokasi dan kes ini diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Okey, jika kita lihat dalam isu ini, kita kaitkan dengan etika dan peradaban, cuba lihat bahawasanya um, banyak masalah yang berlaku di dalam diri seorang remaja tu ada berkaitan tentang etika dan peradaban. Kalau kita tengok di sini, antara masalah remaja ini adalah dia berasa kecewa. Itu remaja ni dulu kita kaitkan dengan remaja individu. Dia berasa kecewa, dia tidak ada tempat untuk mengadu. Dia rasa kosong, hidup dia rasa kosong, dia rasa tidak ada life, lebih baik dia mati kan. Dan dia mempunyai masalah keluarga yang mana kita tahu tadi diceritakan bahawa bapa tirinya tu berkahwin dengan wanita Vietnam, tidak pernah pulang-pulang untuk menjenguk mereka kan. Itu adalah masalah keluarga. Dan yang kedua adalah masalah masyarakat sendiri. Masyarakat di sini apa? Netizen yang berada
di dalam orang cakap laman Facebook, laman Instagram, mereka rasa netizen-netizen yang begini mereka rasa mungkin budak ni suka-suka untuk meminta sama ada mati ataupun hidup. Buat orang cakap dia buat undian untuk mati ataupun hidup. Di sini kita nampak netizen-netizen yang mengundi ini adalah orang yang tidak bertanggungjawab. Dan tidak dapat membantu dia dan tidak tahu apakah masalah mangsa ini yang sebenarnya. Dari sudut etika di situ pun kita dah nampak tidak adanya nilai bertanggungjawab orang cakap masyarakat terhadap mangsa-mangsa yang sebegini. Malahan masyarakat ataupun masyarakat netizen yang berada di dalam orang cakap laman sesawang itu ataupun Instagram itu menggalakkan lagi untuk dia membunuh diri. Kan? Dan netizen yang dekat dalam laman sesawang ini kurang kefahaman berkaitan tentang masalah mental seseorang ataupun seorang remaja tersebut. Jika kita menghadapi masalah ini, contohnya kita jumpa kadang-kadang kan ada kan dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, dekat Facebook, kita faham ada orang yang mengadu, dia rasa tertekan, dia rasa dia tidak boleh hidup sudah kan. Contohnya terutamanya pada musim-musim COVID ni kan banyak yang tertekan kan. Apa tanggungjawab kita sebagai seorang masyarakat ataupun sebagai seorang yang kenal ataupun tidak kenal ia dalam Facebook, kita memberikan kata-kata semangat. Bukannya kita condemn, bukannya kita blame dia kan. Apabila kita buat begitu, orang yang begini dia akan bertambah lagi masalah hidupnya, bertambah lagi masalah dirinya dan bertambah lagi depression dia kan. So, kita tahu apa yang kita mesti first kali dalam dunia maya ini, apa-apa pun yang kita lakukan, apa-apa pun yang kita komen, kita kena fikir berkali-kali. Sebab ia akan mempengaruhi hidup seseorang. Sekarang ni dunia maya ni sangat mempengaruhi hidup seseorang remaja ke hidup siapa-siapa saja ataupun hidup masyarakat. Kita tidak mahu berlakunya perkara ini kan, sebab kalau kita tengok pun pada masa sekarang ini um, ramai yang telah membunuh diri kan disebabkan ialah tekanan pekerjaan, tidak ada pekerjaan, tekanan hidup kan, berlakunya pergaduhan antara suami dan isteri, berlakunya pergaduhan antara ibu dan anak dan mengambil jalan singkat untuk membunuh diri. Jika kita jumpa orang yang begini ataupun ada kawan kita sendiri, kita cuba bantu. Jika kita tidak tahu macam mana nak membantu mereka ini, kita boleh salurkan kepada pihak hospital, kepada pihak polis, kita boleh bawa mereka pergi kaunseling kan, supaya tidak berlakunya beginilah. Sebab apabila telah terjadinya orang cakap kematian, dia telah terlambat lah. So kita tidak mahu. Dan kalau boleh netizen-netizen yang berada di Facebook ke, yang berada di Instagram ke, di Twitter ke, kita mohon menjadi netizen-netizen yang baik, yang memberikan contoh yang baik kepada semua masyarakat. Okay? Kita lihat pula isu kedua, iaitu isu semasa keluarga. Okey, remaja, kanak-kanak lari dari rumah. Yang ni memang banyaklah kes ni kalau kita lihat. Ada juga yang hilang tu sebab diculik. Tapi ni kita lihat fokus kepada kanak-kanak lari daripada rumah. Polis mendedahkan antara faktor utama kanak-kanak dan remaja dilaporkan lari dari rumah di negara ini pada 2019 disebabkan ingin bebas daripada kongkongan keluarga atau penjaga. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak, Asisten Komisioner Chu Lili berkata, itulah penemuan pihaknya dalam 662 kes daripada 1,302 kes kehilangan mereka dalam lingkungan usia 12 hingga 15 tahun. Selain keinginan mencari kebebasan, punca yang menyumbang kepada gejala lari dari rumah ini adalah mengikut rakan sebaya yang mana ia mencatatkan 184 kes dan masalah keluarga 170 kes. Ada juga yang dilaporkan hilang kerana mengikut kekasih, mengikut sama ada ibu atau bapa bagi ibu bapa yang bercerai, selain tidak minat untuk belajar serta mencari kerja pada usia yang muda. Terdapat juga mangsa yang melarikan diri daripada pusat perlindungan wanita atau kanak-kanak atau dijumpai mati lemas dalam tali air. Okey, lihat lagi sambungan dia. Kita lihat di sini jelasnya, terdapat remaja yang dilaporkan hilang namun apabila ditemukan
mereka enggan pulang ke pangkuan keluarga kerana mereka telah selesa dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Menurut statistik, daripada jumlah keseluruhan 1,302 kes yang dilaporkan, 1,186 orang sudah ditemui manakala yang lain masih terus hilang. Selain itu, Cho berkata, Johor mencatatkan kes kanak-kanak dan remaja hilang yang tertinggi iaitu 193 orang, diikuti Selangor 189 orang, diikuti Sabah 182 dan Sarawak 115 orang. Pelbagai usaha dilakukan bagi mengesan mangsa seperti membuat simakan melalui kumpulan wang simpanan pekerja KWSP atau syarikat telekomunikasi kerana kemungkinan mereka untuk mendaftar dengan dua pihak ini adalah tinggi. Walaupun jumlah kes dicatatkan untuk mangsa yang masih hilang rendah, mereka menganggap memandang serius perkara ini. Okey, kita lihat tadi apabila isu semasa keluarga berkaitan tentang remaja dan kanak-kanak dan lari daripada rumah. Apa kaitan dia dengan etika dan peradaban? Di sini kita boleh lihat bagaimana berlakunya keruntuhan institusi keluarga. Okey, contohnya ibu bapa sering mengongkong anak, mendera anak, and then ibu bapa sering bergaduh di rumah, anak rasa tidak selesa, anak rasa tertekan, anak rasa tidak ada tempat untuk mereka mengadu. Sepatutnya ibu bapa tempat mereka mengadu, tapi ibu bapa sendiri pun selalu bergaduh kan, selalu menunjukkan tabiat yang perkara-perkara ataupun sikap-sikap yang tidak baik kepada anak sehingga anak merasa tertekan kan. Dan apa yang mereka buat, mereka akan menceritakan perkara ini dengan rakan sebaya yang paling dekat dengan mereka. Jika rakan sebaya itu, kawan itu baik, maka baiklah anak tersebut. Jika kawan itu tidak baik, maka sebaliknya jadilah anak itu tersebut kan. Kalau kita lihat banyaknya pengaruh-pengaruh ni, selepas pengaruh rakan sebaya ni sangatlah tinggi kan. Kalau kita lihatlah, dan kes-kes isu remaja lari ni memang banyak. Kalau kita lihat memang sangat banyak. Dan isu ni pun telah dibincangkan kan dalam slide ni pun dia sudah cakap. Tengok kalau Sabah tu 182 orang. Ini pun sebenarnya salah satu disebabkan adalah bukan saja faktor ibu bapa bercerai, bukan saja faktor ibu bapa bergaduh. Adalah salah satu sebab juga kes ini berlaku adalah antara satu sebabnya adalah faktor kemiskinan. Kita lihatlah bagaimana contoh yang terutamanya yang hidup di flat-flat ataupun PPRT kan. Dalam flat PPRT tu kalau kita lihat hanya ada 2 bilik saja yang mana hanya berkongsi untuk contohnya ada anak yang ramai 7 atau 8 orang ataupun 5 orang. So itu pun boleh berlakunya gejala sosial di situ kan. Berlakunya orang cakap masalah-masalah keluarga. So kita tidak mahu ada seperti ini. Yang perkara ini sebenarnya kita perlu boleh tangani sebenarnya. Antara salah satunya ibu bapa sendiri perlu pergi kaunseling, ibu bapa sendiri kena prihatin terhadap anak-anak dan anak-anak sendiri pun kena prihatin terhadap masalah yang ditanggung oleh ibu bapa. Sebab kita tidak mahu ada berlakunya begini. Sebab apabila berlakunya begini, kes-kes hilang, kita tidak tahu ke mana remaja itu ataupun kanak-kanak itu. Kita takut kanak-kanak itu dijual, kanak-kanak itu masuk dalam dunia orang cakap yang tidak baik kan, untuk mereka hidup kan. So kita tidak mahu begitu. Okey, itu antara isu semasa keluarga. Seterusnya kita lihat pula isu semasa masyarakat. Okey, pada baru-baru ni kan kalau kita lihat pada tahun 2020 kalau tak saya silap kan, isu vandalism lah yang mana ada beberapa orang menconteng mural pemimpin negara. Kalau kamu tengok pun ni ada kan gambar dia ni kan. Dan kalau tengok di berita pun ada keluar berkaitan tentang ni yang mana di Kuala Lumpur siasatan polis berhubung kegiatan menconteng mural barisan pemimpin negara di Shah Alam akan dibuat merangkumi beberapa sudut. Sebelum individu berkaitan dikenakan tindakan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata penelitian kes berkenaan antara lain akan menjurus kepada latar belakang dan motif pelaku itu sendiri. Ada beberapa sudut yang mereka akan lihat. Mereka akan melihat siapa yang melakukannya, orang yang jadi semacam mana yang melakukannya, sehingga kita dapat keputusannya baru mereka akan umumkan. Kalau orang biasa buat conteng-conteng ini, dia lakukan kesalahan kerana vandalisme dalam negara kita bukan hanya conteng gambar orang-orang yang tertentu. Okey, ini pun salah satu masalah etika dan peradaban juga. Kan apabila berlakunya gejala vandalisme yang mana tidak ada motif pun. Maksudnya
uh, remaja-remaja ni ataupun entahlah siapa yang buat, mereka suka-suka untuk menconteng mural yang telah dilukis di dinding-dinding bangunan-bangunan kan. Dan mural itu pula adalah mural pemimpin-pemimpin kan. Ia menjadikan satu tanda tanya kepada orang cakap masyarakat, kenapa mereka buat begini. Sepatutnya tidak boleh buat macam ni kan. Vandalism ni tidaklah baik untuk diri kita sendirilah, untuk diri kita, untuk masyarakat dan untuk pembangunan negara. Ini menyalahi etika dan peradaban lah. Sebab kalau sentiasa berlakunya vandalism ini, maka akan berlakunya juga keruntuhan peradaban tersebut. Itu antara salah satu isu semasa masyarakat. Okey, ini antara juga salah satu isu semasa masyarakat. Yang kedua, yang mana bila kita lihat di sini remaja membuli warga emas. Jom kita tengok apakah cerita dia. Di Bacok, Kelantan, sekumpulan remaja dipercayai dari sebuah kampung tergamak mengganggu dan membuli seorang wanita warga emas sehingga dia terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kejadian ini diketahui umum apabila satu video menunjukkan perbuatan remaja yang tidak bertanggungjawab itu tular di laman sosial hari ini. Dalam video berdurasi 30 saat itu, sekumpulan remaja bertindak mengganggu seorang warga emas berusia dalam lingkungan 70-an. Mereka bertindak mengacang-acang untuk menendang dan menumbuk warga emas itu sehingga wanita tersebut cuba untuk mempertahankan diri dengan menggunakan payung yang dibawanya. Warga emas yang memakai tudung, baju dan kain batik itu kelihatan berang dengan perbuatan remaja tersebut, namun dia hanya mampu membalas perbuatan mereka dengan kata-kata. Bimbang dengan keselamatan diri, wanita warga emas itu bertindak melarikan diri di kawasan gelap yang dipercayai hutan yang berada berhampiran lokasi kejadian. Ini pun salah satu kes ataupun masalah masyarakat. Kadang kita tidak faham kan kalau kenapa anak-anak muda sekarang ni mereka seakan-akan, bukan seakan, memang tidak hormat dengan orang yang lebih tua. Ini kalau kita lihat ni kes ni berlaku, ni selalunya anak-anak muda yang berkumpul-kumpul di tepi jalan kan dengan motor-motor apa semua kan. Berkumpul dengan keadaan yang tidak baik lah. Sehingga mengganggu orang ramai. Ini bukan saja, ini baru kita nampak dia membuli warga emas. Kalau kita tengok, kalau banyak kes-kes tu kadang mengganggu rumah orang sehingga membuat bising kan. Apabila ditegur mereka akan berang dan marah, mereka akan memukul orang tersebut. Ini adalah salah satu perkara yang tidak baik, perkara yang tidak sihat yang ada di dalam masyarakat kita dan kita perlu bendung perkara ini daripada terus berlaku. Bagaimana? Pertama, kita sebagai contohnya dalam kampung tu mestilah adanya rukun tetangga yang mana sentiasa orang cakap melakukan rondaan, melihat keadaan sekitar kampung. Jika ada remaja-remaja yang begini, first kali kita akan jumpa dan nasihati. Dan kedua adalah remaja-remaja begini kadang mereka tidak ada hobi yang apa hobi ataupun minat yang sesuai dengan mereka lah. Mungkin kita sebagai masyarakat ataupun ketua kampung ataupun orang kampung di situ, bila ada orang cakap ramainya remaja dalam sebuah kampung tu, kita selalu buat aktiviti untuk mereka supaya mereka ni tidak ada masa untuk melepak-lepak kosong. Jika berlakunya perkara ini, uh, kes-kes yang begini kan tidak sedap mata memandang lah. Dan satu lagi, ia menyalahi orang cakap dari sudut nilai dan etika kita sebagai seorang manusia itulah, sebagai seorang masyarakat kan. Ini menampakkan berlakunya keruntuhan institusi keluarga di situ kerana seseorang ibu bapa tidak tahu pun anaknya pergi ke mana, apa yang anaknya buat, pukul berapa anaknya balik. Itu yang menjadi masalah sebeginilah. Itu antara isu masyarakat. Okey, seterusnya kita lihat lagi isu yang ketiga, itu masih lagi isu semasa masyarakat. Yang ini adalah buli dalam kalangan pelajar sekolah. 3 pelajar dipercayai membelasah rakannya di asrama sekolah menengah kebangsaan Kemahang 1 Tanah Merah, Kelantan, direman selama 4 hari bermula hari ini untuk membantu siasatan. Okey, perintah tahanan remaja sehingga Ahad ini terhadap ketiga-tiga suspek yang berusia 17 tahun itu dikeluarkan oleh Magistrate Muhammad Zul Zakikuddin Zulkifli. Ketiga-tiga pelajar tingkatan 5 itu ditahan reman untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah dan 323 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Ini pun isu yang biasa kita dengar di sekolah.
banyaknya kes-kes buli di kalangan pelajar sekolah kan. Ini pun isu yang memang common, isu yang biasa. Tetapi kita tidak boleh membiasakan isu ini. Kita sebagai seorang masyarakat harus syakna. Jika berlakunya perkara ini, berlakunya kes buli dalam kalangan pelajar di sekolah ataupun kita melihat sendiri kes-kes ini berlaku, kita harus melaporkan kepada pihak berwajib. Kita tidak boleh senyap. Sebab apabila kita senyap, maka akan berlaku satu kerosakan yang sangat besar. Kerosakan kepada individu yang membuli itu sendiri dan individu yang dibuli itu sendiri. Jika kita lihat pelajar-pelajar ini masih muda, umur 17 tahun. Sepatutnya mereka ni belajar di sekolah dengan cara yang baik. Tetapi kita tengok macam mana keadaan mereka. Kalau di mereka dituduh bersalah, mereka akan masuk di sekolah jubana. Dan itu akan mencacatkan kehidupan mereka seumur hidup lah. Kan? Dan kita tidak mahu perkara ini berlaku. Kita sendiri sebagai masyarakat ataupun ibu bapa ke, sebagai guru ataupun sebagai rakan-rakan, jika berlakunya begini, kita perlu mencari solution ataupun tindakan, memberikan nasihat. Dan kita lihat juga remaja-remaja pada masa kini ni, mereka banyak berkumpul-kumpul dalam keadaan yang kita tidak tahu kan. Macam contohnya kita as ibu bapa, kita kena tahu anak kita balik sekolah apa yang dia buat. Kita kena cakna, kita faham. Ibu bapa sekarang sibuk bekerja mencari nafkah. Tapi kita tidak boleh melepaskan tanggungjawab kita. Maksudnya, okay, aku dah serahkan semua ni kepada guru. Kan, guru pun tidak mampu kadang untuk, bukan semualah, tidak mampu untuk menjaga anak kita sepenuhnya kan. Kita yang sebagai orang-orang sebagai ibu bapa ni kena melihat apa yang anak kita buat, apa yang anak kita lakukan. Dan masyarakat pula tidak boleh menutup mata pada kes-kes yang sebegini. Kita kena menjadi seorang yang bertanggungjawab, yang beretika. Jika berlaku perkara ini, kita harus membuat laporan kepada pihak yang berwajib agar tidak banyak berlakunya kes-kes buli di sekolah kan. Ini baru sekolah harian. Kita belum tengok lagi sekolah-sekolah berasrama penuh kan. Banyak kes-kes yang orang cakap kadang kes-kes terpencil, kes-kes yang ditutup lah. Kita tidak mahu begitu. Kita perlu memberitahu kepada pihak berkuasa agar mereka ini dapat ditangani dengan segera. Okay? Sebab kita tahu anak muda ini adalah masa depan negara. Jika berlakunya begini, bagaimana masa depan kita masyarakat Malaysia sendiri kan? Okey, itu antara isu semasa masyarakat. Kita lihat pula isu semasa dalam negara. Okey, ini memang isu semasa yang common, yang biasa. Setiap hari kita akan dengar, setiap hari memang ada dekat surat khabar, setiap hari ada dekat TV. Amalan rasuah meruntuhkan negara. Okey, di Shah Alam, Majlis Bandaraya Shah Alam tidak akan dan tidak pernah melindungi mana-mana kaki tangannya yang tidak berintegriti, terutamanya membabitkan rasuah. Dato' Bandar MBSA, Datuk Haris Kasim berkata, penjawat awam yang melakukan kesalahan jenayah akan berhadapan hukuman tata tertib termasuk hukuman dibuang kerja. Ini soal integriti. Dari semasa ke semasa saya kerap memberikan peringatan dan amaran dalam pelbagai platform. Katanya lah, rasuah diibaratkan sebagai barang kanser dalam sebuah organisasi. Jika tidak diterapkan elemen etika dan integriti dalam mencari rezeki, maka akan hancurlah sesebuah organisasi tersebut khususnya dalam pentadbiran negara. Kita boleh nampak isu-isu rasuah ini adalah isu-isu yang kita nampak common, isu-isu yang biasa yang berlaku di mana-mana organisasi sahaja. Tidak kira dekat organisasi awam atau organisasi swasta, masih ada berlaku isu-isu rasuah ini. Kenapa berlakunya isu rasuah ini? Yang pertama adalah disebabkan tidak ada nilai integriti dalam diri seseorang penjawat awam tersebut. Kadang kita nampak, kita lihat kawan kita kan, contohnya kita dah kerja nanti, kita nampak kawan kita pakai jam yang berharga berjuta-juta, kita pun nak. Dalam keadaan itu kita teringin benda tu dan sanggup melakukan amalan rasuah. Dan kita faham amalan rasuah ini memang sangat, kalau boleh kita tegah, bukan kalau boleh, memang kita kena tegah sebab dia tidak baik untuk masyarakat, untuk agama sendiri, untuk orang cakap, untuk keluarga dan untuk negara itu sendiri. So macam mana kita sebagai rakyat Malaysia ini, bagaimana kita nak menolak amalan rasuah ini, kita kena menjadi seorang yang berintegriti. Kita kena berfikir berkali-kali jika ada orang hendak memberikan kita rasuah. Kita tahu kita ada orang cakap kita punya keyakinan sendiri. Kita tidak boleh diganggu gugat lah dengan rasuah tersebut.
Okey, seterusnya kita lihat pula pada isu semasa global. Ini pada baru-baru ini ya, pada orang cakap berlakunya COVID ni lah. Tidak beretika ataupun tidak berintegriti dalam menyebarkan maklumat palsu. Video yang berdurasi sekitar 25 minit ini bertajuk Lock in Malaysia's Lockdown ternyata mengguriskan maruah negara. Ini adalah apabila laporan cerita yang memberitahu kononnya Malaysia mengamalkan perintah berkurung secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Hakikatnya, kerajaan telah sedaya upaya mengawalnya secara tertib dan teratur sehingga tercatat antara negara yang paling berdisiplin di dunia dalam pengawalan COVID-19. Jangan kita melupai dan seharusnya berbangga dengan pengarah kesihatan kita itu Datuk Nur Hisham telah dinamakan dan dinobatkan dalam lipatan sejarah bahawa beliau antara doktor yang terbaik dunia melawan krisis wabak berbahaya. Kalau kita tengok isu semasa maklumat palsu ni juga banyak yang sekarang, bukan saja semasa orang cakap baru, sebenarnya isu semasa maklumat palsu ini disebarkan tapi telah lama. Dan ini antara salah satu lah yang mana kita tahu Al Jazeera English dia telah melaporkan bahawasanya uh, Malaysia ni dia punya lockdown ni ibarat orang cakap menyusahkan rakyat lah dan tidak beri kemanusiaan. Kita tidak mahu ada maklumat-maklumat palsu dan sekarang ni pun antara isu lagi bukan saja berkaitan ini adalah isu vaksin yang mana ramai netizen-netizen ataupun ramai orang ataupun masyarakat yang menyebarkan maklumat palsu berkaitan tentang vaksin kita kan, sehingga membuatkan segelintir masyarakat takut untuk mengambil vaksin. Ini antara salah satu orang cakap sikap yang tidak bertanggungjawab masyarakat. Yang mana kita tahu vaksin ini antara langkah kita untuk mencegah COVID. Jika adanya orang cakap maklumat-maklumat palsu seperti ini, ia akan menerencatkan perkembangan atau menerencatkan perjalanan sistem vaksin kita untuk kita mendapat herd immunity tu kan. So, ini adalah satu sikap yang tidak bertanggungjawab. Kita tidak mahu berlakunya seperti ini. Okay. Dan jika kita lihat ini antara adalah isu-isu yang sedikit sebenarnya. Banyak lagi isu-isu semasa yang berkaitan tentang etika dan peradaban di Malaysia. Mungkin nanti kita akan boleh bincangkan di dalam kelas berkaitan perkara ini. So, untuk hari ini, saya rasa itu sahaja yang saya akan berikan berkaitan tentang isu dan semasa yang berkaitan tentang etika dan peradaban di Malaysia sendirilah khususnya. Jika kamu ada apa-apa permasalahan ataupun kamu kurang faham ataupun kamu hendak memberikan pandangan-pandangan yang lebih bernas, yang lebih banyak, boleh terus berhubung dengan saya ataupun kita akan berbincang di dalam kelas kita seperti biasa. Oleh itu, saya ucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan stay safe.